Salam sejahtera kepada Miss Eva dan semua. Nama saya ialah Sira Sinol, student ID 2022810084. Saya akan membentangkan berkaitan pengenalan kajian, objektif kajian, dan rumusan kajian. Selamat sejahtera kepada Miss Eva. Nama saya Evelyn Marin alias Mairin dengan student ID 2022838222. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan sekiranya isu ketagihan media sosial semakin berleluasa. Selamat sejahtera, nama saya Nabziana LB Zaumin, student ID 2022809534. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian dan langkah-langkah mengatasi masalah ketagihan media sosial di Malaysia. Hai dan salam sejahtera, saya Amanda Joanne Sylvester, number metrik 2022475228. Saya akan membentangkan tentang kajian literatur dan juga faktor-faktor berlakunya ketagihan media sosial di Malaysia. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan kami. Yang pertama, pengenalan terhadap kajian, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, reka bentuk kajian, analisa perbincangan, dapatan kajian, dan rumusan kajian. Pengenalan kajian ini berkaitan ketagihan media sosial di Malaysia. Media sosial didefinisikan sebagai salah satu alat komunikasi, contohnya surat kabar dan radio yang membolehkan manusia menerima atau menyebarkan sesuatu maklumat. Media sosial adalah sebuah media online dan penggunanya dengan mudah boleh berkomunikasi dengan cara atau melalui blog-blog, wiki, forum, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan banyak lagi. Kemajuan teknologi yang membawa perubahan terhadap gaya hidup melalui teknologi memberi kesan terhadap nilai, budaya, pemikiran, dan corak kehidupan dari aspek adat, tata susila, dan agama. Namun, penggunaan media sosial tanpa had menyebabkan ketagihan dalam penggunaannya. Ketagihan di sini bermaksud penglibatan yang kerap dalam sesuatu aktiviti, walaupun aktiviti itu membawa kesan negatif kepada pengguna. Oleh itu, ketagihan penggunaan media sosial dapat didefinisikan sebagai penglibatan yang kerap dalam alat pengantaraan, dalam komunikasi, atau perhubungan. Kesimpulannya, dalam kajian ini, kami akan mengkaji tentang ketagihan media sosial di Malaysia dengan cara mengenal pasti faktor, kesan, dan cara mengatasi isu berkaitan ketagihan media sosial di Malaysia. Kepentingan kajian ini adalah dapat mengatasi sebarang keburukan yang akan menimpa jika ketagihan media sosial ini terus berterusan. Tambahan pula, kajian ini akan membantu mengenal pasti faktor berlakunya ketagihan media sosial di Malaysia. Dan kajian ini juga dapat memberi cara-cara untuk mengelak ketagihan media sosial. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor berlakunya ketagihan media sosial di Malaysia. Objektif kajian yang kedua adalah menerangkan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya isu ketagihan media sosial terus berleluasa. Objektif ketiga adalah untuk mengkaji langkah-langkah mengatasi ketagihan media sosial di Malaysia agar tidak berleluasa. Seterusnya, saya akan memberi alih kumpulan saya untuk menerangkan kajian literatur yang telah kami kumpul. Kajian literatur.
terdapat beberapa sorotan kajian yang telah kami dapat. Antaranya, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT semakin pesat seiring dengan pembangunan masyarakat di serata dunia. Ratna Rashida Abdul Razak pada tahun 2021 telah mengkaji hubungan antara ketagihan media sosial dan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Ekologi Malaysia di Universiti Putra Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahwa ketagihan media sosial tidak memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar. Hal ini karena ketagihan menggunakan media sosial mempunyai banyak sebab dan alasan dan bukanlah semata-mata untuk tujuan hiburan sahaja, malahan kemungkinan digunakan sebagai ruang untuk perniagaan. Di samping itu, dapatan kajian mengenai tahap ketagihan media sosial dalam kalangan pelajar boleh dikategorikan sebagai tinggi, manakala masa penggunaan media sosial ialah antara 5 hingga 6 jam dalam satu hari. Meskipun dapatan menunjukkan tiada hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dan pencapaian akademik, namun ini bukanlah membawa arti bahwa pelajar boleh menggunakan media sosial mengikut cita rasanya. Kesimpulannya, pelajar perlu mengetahui keutamaan sebagai seorang pelajar serta bijak membahagikan masa untuk belajar, berhibur, bersukan, dan seterusnya menurut Nadia Fauzi, yaitu pada tahun 2017. Tidak dapat dinafikan bahwa internet menjadi sumber informasi yang penting dalam pendidikan. Media sosial boleh dijadikan sebagai medan untuk perkongsian ilmu atau maklumat yang bermanfaat, yaitu bersama rakan-rakan, media sosial untuk bertukar-tukar pendapat, selain membina dan berkongsi ilmu baharu di laman maya. Selain itu, ianya juga sebagai keperluan maklumat untuk melakukan tugasan-tugasan tertentu. Oleh yang demikian, penggunaannya dalam pendidikan juga salah satu faktor yang mendorong pengguna ketagih dalam menggunakan media sosial, karena melalui pendidikan ini akan melibatkan beberapa generasi yang akan datang yang terbiasa menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber utama dalam mencari maklumat. Media sosial telah menjadi satu platform atau medium yang mudah digunakan serta mesra pengguna untuk sesiapa sahaja berkomunikasi dan menyampaikan maklumat kepada berbagai pengguna yang mempunyai akses internet. Sebagai contoh, interaksi pihak pengurusan kolej kediaman akan menjadi lebih pantas, cekap, mudah dan telus dalam urusan penyampaian maklumat dengan adanya media sosial pada masa kini. Oleh itu, kebergantungan pengguna pada media sosial untuk mendapatkan maklumat menjadi faktor ketagihan media sosial di Malaysia. Sorotan kajian yang seterusnya ialah menurut Severin dan Tankard pada tahun 2001. Severin dan Tankard telah mengkaji komunikasi awal manusia melalui pelbagai peringkat yang berkembang bermula daripada media tradisional sehingga kepada teknologi terkini. Dapatan kajian menunjukkan adanya kemunculan internet dan terdapat pelbagai aplikasi antaranya laman web, sosial, blogs, dan sebagainya yang telah ditawarkan dalam penggunaan internet.
Terdapat beberapa faktor yang dikenal pasti melalui kajian-kajian lepas dan menyebabkan ketagihan media sosial berlaku di kalangan belia. Menurut Severin dan Tankard, komunikasi awal manusia melalui pelbagai peringkat dan perkembangan bermula daripada sistem media tradisional sehingga kepada teknologi terkini, seperti kemunculan internet yang menawarkan pelbagai aplikasi. Internet telah memberi ruang kepada semua manusia di dunia ini untuk berkomunikasi di antara satu sama lain dengan mudah dan pantas. Ini karena terdapatnya ruang-ruang perniagaan, berita-berita terkini, penyebaran maklumat yang pantas, portal-portal hiburan, permainan video, laman web rangkaian sosial, email, dan sebagainya. Oleh yang demikian, pengguna media sosial, yaitu terutamanya belia, akan melayari internet untuk digunakan sebagai kepuasan mereka. Ianya menjadi pendorong kepada penggunaan media sosial yang boleh menyebabkan ketagihan terhadap penggunaan media sosial berlaku. Menurut Papa Charisi pada tahun 2009 pula, telah mengkaji jenis rangkaian yang wujud dan laman web yang paling populer digunakan di seluruh dunia. Dan kajian ini mendapati terdapat pelbagai jenis rangkaian yang wujud, antaranya Facebook, MySpace, Friendster, Twitter, WhatsApp, WeChat, Instagram, dan sebagainya. Laman-laman web ini semakin digemari dan diminati seperti mana laman web Facebook yang dianggap sebagai paling populer. Kewujudan laman web ini digunakan oleh semua peringkat, lapisan masyarakat tidak kira sama ada golongan pelajar, suri rumah, kerja sektor awam, maupun sektor swasta. Laman web Facebook wujud sebagai satu instrumen rangkaian aplikasi yang boleh digunakan oleh semua orang dengan pelbagai tujuan, serta menjadi kepentingan kepada sesetengah individu untuk meningkatkan rangkaian dan rangkaian individu. Tuntasnya, pengguna media sosial cenderung untuk memuat naik laman-laman web untuk memudahkan kerja harian mereka. Metodologi kajian. Metodologi merupakan salah satu konsep yang penting dalam menentukan pencapaian kajian tersebut karena pengumpulan data-data ini memerlukan kaedah yang betul, tepat, jitu, dan benar. Metodologi merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk digunakan bagi menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Kajian metodologi boleh dikategorikan kepada 3 peringkat, yaitu proses perancangan, proses aplikasi, dan proses analisis. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian kami yaitu ketagihan media sosial di Malaysia adalah kualitatif jenis analisis kandungan. Data kualitatif ialah data dalam bentuk perkataan yang diperoleh daripada pelbagai sumber kajian seperti nota temu bual, transkrip rakaman video, berita daripada akhbar, dan daripada pelbagai dokumen. Analisis kandungan digunakan untuk mengenal pasti perkataan, tema atau konsep daripada data kualitatif. Kaedah ini bertujuan untuk memahami maklumat tersirat daripada data-data kualitatif secara mendalam. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya ketagihan media sosial di Malaysia, menerangkan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya isu ketagihan media sosial terus berleluasa, dan mengkaji langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan media sosial di Malaysia agar tidak berleluasa. Kaedah pengumpulan data. Analisis dokumen digunakan sebagai kaedah pengumpulan data kajian bagi mencapai objektif yang ditetapkan.
Analisis dokumen adalah satu bentuk analisis terhadap bahan bercetak seperti akhbar, majalah, jurnal dan buku serta menganalisis bahan elektronik seperti filem dan rancangan radio. Sumber yang kami gunakan untuk mengkaji dan mendapatkan isu-isu berkaitan ketagihan media sosial di Malaysia ialah laman sesawang iaitu internet. Kaedah ini merupakan cara termudah untuk mendapatkan maklumat kerana pengkaji hanya perlu mencari topik kajian dan maklumat sudah tersedia pada laman sesawang. Antara dokumen pada laman sesawang yang kami gunakan sebagai sumber rujukan ialah PDF, Portable Document Format, buku rujukan, teks rujukan, jurnal dan akhbar. Kaedah analisis data. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Kaedah ini memerlukan pengkaji untuk mengeluarkan kesemua data yang berkaitan dengan objektif kajian daripada dokumen-dokumen yang dirujuk, seperti artikel, jurnal, buku, tesis dan termasuklah daripada data-data yang diperoleh daripada laman sesawang. Data-data yang dibincangkan memfokuskan kepada faktor-faktor berlakunya ketagihan media sosial di Malaysia, kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya isu ketagihan media sosial terus berleluasa dan langkah-langkah mengatasi ketagihan media sosial di Malaysia agar tidak berleluasa. Antara faktor ketagihan golongan remaja terhadap media sosial adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya yang tidak baik. Golongan remaja cenderung untuk berjumpa dan meluangkan masa dengan rakan sebaya untuk mendapatkan ketenangan dan kegembiraan. Namun begitu, terdapat segelintir daripada mereka yang mudah terpengaruh dengan melakukan perkara yang sia-sia. Persis peribahasa Melayu, kerana nilai setitik rosak susu sebelangan. Golongan remaja juga gemar menggunakan sosial media kerana selebriti dan artis daripada seluruh dunia menggunakan platform ini sebagai cara untuk mendekati peminat mereka. Tambahan pula, pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja terlibat dalam gejala sosial. Disebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah, remaja cenderung untuk berjumpa rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan kegembiraan. Dan sebahagian daripada rakan sebaya ini pula adalah mereka yang mempunyai perangai negatif. Oleh itu, remaja mudah terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Apabila bersama rakan sebaya yang tidak baik, remaja cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah, seperti media sosial akan sering diakses, terutamanya selepas memuat naik status yang baharu. Bilangan likes dan komen daripada rakan-rakan akan menjadi tumpuan para pengguna. Dikatakan apabila seseorang itu menerima bilangan likes yang lebih banyak, mereka akan peroleh populariti yang mana satu dunia akan mengetahui status yang dimuat naik dan menjadi terkenal. Nama rakan yang likes dan menyebarkan status tersebut akan menjadi tumpuan dan tanda tanya. Terkadang perselisihan faham akan berlaku antara rakan karib kerana tidak like atau kongsi status yang dimuat naik atas alasan tidak menyokong rakan sendiri. Fokus terhadap dunia realiti akan terjejas kerana manusia semakin sibuk dan lalai mengejar populariti yang tidak pasti. Seterusnya, faktor sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap anak mereka juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Terdapat ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa, namun ada segelintir ibu bapa yang begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sikap ibu bapa ini menyebabkan anak-anak tidak mendapat perhatian yang sewajarnya
Lalu, mereka akan melakukan perkara-perkara tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan. Selain itu, terdapat juga remaja yang melakukan gejala sosial ini semata-mata untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Menurut Sinar Harian, pada tahun 2019, data juga menunjukkan Malaysia menduduki tangga ketiga di belakang Filipina dan Hong Kong berkaitan kadar ketagihan media sosial. Seterusnya, faktor sikap ingin mencuba dalam diri murid dapat dikaitkan dengan teori moral remaja yang dipelopori oleh Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral setiap manusia akan berkembang seiring dengan usia mereka yang menyebabkan mereka boleh menilai perkara yang mereka lakukan dengan mengaitkan dengan prinsip-prinsip morality. Menurut Matthias Melanchthon, terdapat 3 peringkat perkembangan dalam teori moral, yaitu peringkat pra-konvensional, konvensional, dan post-convention. Perkembangan moral bagi remaja yang terlibat dengan isu penyalahgunaan media ialah pada peringkat pra-konvensional, yaitu pada tahap orientasi dendaan dan kepatuhan. Perkembangan moral seseorang manusia adalah dipengaruhi oleh sifat egosentrik dalam diri dan mereka menentukan keselarasan moral untuk diri mereka sendiri. Hal ini bermakna remaja akan menganggap bahwa semua perkara yang dilakukan adalah betul. Tindakan mereka yang menyalahgunakan media sosial juga dianggap sebagai satu kesalahan di sisi undang-undang. Tahap pemikiran remaja pada peringkat tersebut menyebabkan isu penyalahgunaan media sosial tidak dapat menemui sebarang jalan penyelesaian. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa karena remaja mempunyai naluri ingin mencoba. Remaja perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang diperolehi melalui media massa. Faktor seterusnya ialah permainan aplikasi dalam talian. Pada era globalisasi kini, rakyat dunia, terutamanya di kalangan belia, berpikir bahwa permainan dan aplikasi dalam talian adalah untuk mengisi kekosongan masa atau untuk menenangkan pikiran. Pemikiran belia ini ada benarnya, namun ini juga adalah satu faktor yang mendorong mereka untuk ketagihan media sosial. Rangkaian sosial yang sangat meluas mendorong belia untuk ketagih dalam penggunaan media sosial. Karena media sosial ini dapat membantu mereka untuk menyampaikan maklumat tanpa bersemuka. Permainan dan aplikasi dalam talian ini juga dapat menjalinkan hubungan antara belia di dalam maupun luar negara. Hal ini akan membuatkan belia tidak sadar bahwa perhubungan atas talian ini menyebabkan mereka leka dan tidak mempedulikan masa mereka untuk meluangkan masa dengan dunia nyata. Di samping itu, permainan atas talian juga dapat mewujudkan persaingan di antara pemain sehingga menyebabkan mereka leka dan fokus kepada aplikasi sepanjang karena ingin memperbaiki skill bermain mereka. Pengguna permainan dalam talian ini juga akan berkenalan dengan pemain yang lain dan seterusnya menjadi rakan untuk bersaing atau bermain permainan dan aplikasi dalam talian secara tidak langsung mendorong kepada ketagihan media sosial berlaku.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Kesan-kesan sekiranya isu ketagihan media sosial berleluasa. Kesan yang pertama ialah penyebaran fitnah dan gosip. Terdapat sesetengah anggota masyarakat di Malaysia telah menjadikan penggunaan laman media sosial di internet ini sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Ketagihan media sosial seperti Facebook yang meluas dalam kalangan masyarakat boleh menyebabkan fitnah dan mudah disebarkan kepada semua pengguna laman media sosial tersebut. Sebagai contohnya, negara kita ini pernah digemparkan oleh satu kes perceraian yang berlaku dalam akaun Facebook. Hal ini telah mendapat kritikan daripada majoriti rakyat Malaysia. Segelintir pengguna aplikasi yang tidak bertanggung jawab dan mencetuskan kontroversi di alam maya sehingga mengaibkan seseorang. Kemudahan media alat baharu ini sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi media alat baharu ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburuk-burukan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Menurut Sinar Harian 2019, di akhir-akhir ini ramai pemimpin yang menyatakan keluh kesah berkaitan kesan media sosial. Kecenderungan banyak pihak yang menyatakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang diwujudkan untuk menyebarkan pelbagai kandungan palsu dan jeli. Seterusnya, dopamine dan taksub atau dalam arti kata lain obsessed. Kita akan asyik melihat smartphone sahaja untuk melayari media sosial. Terkadang ada suatu masa di mana kita akan mengambil smartphone dalam poket dan membuka tanpa sebab kenapa kita tiba-tiba membuka telepon. Ahli sains saraf mendapati kesan media sosial kepada otak, contohnya apabila seseorang like post daripada kita adalah sama seperti kesan yang dicetuskan ketika bermain judi dan meminum arak. Berdasarkan artikel daripada Harvard University, penyelidik bernama Trevor Haynes mendapati bahawa notifikasi daripada media sosial akan menyebabkan otak menghantar chemical messenger dipanggil dopamine ke otak sebagai reward atau hadiah, lalu menyebabkan kita berasa seronok dan gembira. Kesan yang seterusnya ialah dari segi pertuturan kata. Media sosial yang paling diminati oleh pelajar adalah berbentuk hiburan ke arah keseronokan dan tidak memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan akhlak generasi hari ini. Gaya hidup dan perilaku masyarakat kini semakin berubah disebabkan pengaruh yang kuat daripada media sosial yang dijadikan inspirasi dan tren terkini. Pelbagai istilah baru muncul bagi menarik minat manusia kepada media sosial yang mendatangkan impak negatif terhadap perlakuan dan tutur kata masyarakat seperti perkataan challenge menggunakan aplikasi TikTok dan juga Bigo untuk melakukan aksi seperti menari, melompat, dan sebagainya mengikut rentak lagu yang disediakan oleh pihak aplikasi. Pengaruh hiburan menjadi pilihan utama masyarakat berbanding slot agama dan wancana ilmu yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Laman web yang dimaksudkan adalah lebih kepada laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kesan yang terakhir, yaitu yang keempat, ialah kebebasan bersuara tanpa batas. Setiap rakyat yang telah diberikan hak untuk bercakap dan bersuara telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 10 dalam kurungan 1E. Kebebasan bersuara bagi setiap rakyat bukanlah satu hak yang boleh dipergunakan sesuka hati rakyat.
Setiap rakyat bebas untuk mengemukakan pandangan dan pendapat, namun hak kebebasan untuk bersuara mempunyai had dan berbatas. Ketagihan media sosial yang berleluasa menyebabkan rakyat leka dan terus mengemukakan hujatan tanpa berpikir panjang. Aplikasi atas talian seperti TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram adalah salah satu platform untuk rakyat yang lebih dikenali sebagai netizen untuk menggunakan hak bersuara mereka. Salah satu langkah adalah peranan ibu bapa mengawal penggunaan media sosial kanak-kanak, yaitu dengan memperbanyak aktiviti dalam keluarga. Aktiviti yang mampu menutup jurang antara keluarga. Hal ini akan menyebabkan penggunaan media sosial semakin berkurang karena sibuk menjalani aktiviti keluarga. Ibu bapak juga perlu mengawal waktu kanak-kanak mengakses media sosial dengan menyekat rangkaian internet sebelum jam 10 malam. Hal ini agar ketagihan media sosial dapat diatasi. Seterusnya, langkah yang kedua adalah menghadkan akses kepada media sosial. Setiap individu perlu mempunyai iltizam dan keazaman yang tinggi agar individu dapat mengelakkan diri daripada terlalu lama menggunakan media sosial. Walaupun pada hakikatnya telepon pintar sentiasa 24 jam berdekatan dengan kita. Telepon pintar kini juga mempunyai aplikasi yang mampu menghadkan penggunaan media sosial. Setiap individu bolehlah meletakkan had penggunaan media sosial untuk sehari berapa jam yang diperlukan. Sekiranya terlebih had, individu tidak dapat membuka sebarang media sosial lagi. Individu juga boleh menutup sebarang akses kepada sambungan internet. Perkara ini amat membantu mengatasi ketagihan media sosial. Selain itu, pakar khidmat dan konseling juga berperanan untuk mengatasi ketagihan media sosial dengan menyediakan khidmat konseling kepada setiap individu yang mengalami ketagihan media sosial. Setiap individu yang datang meminta khidmat konseling percaya bahwa mereka akan mendapat nasihat dan petunjuk dalam mengatasi ketagihan tersebut. Nasihat dan motivasi juga perlu dilaksanakan kepada semua pelajar universiti. Mereka beranggapan konselor atau orang dewasa adalah seseorang yang boleh dipercayai dan berpengetahuan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan diri daripada ketagihan media sosial. Seterusnya, mencari aktiviti yang berfaedah. Terdapat berbagai aktiviti berfaedah yang boleh dipraktikkan oleh kalangan belia. Contohnya berbasikal, berkayak, memancing, dan banyak lagi. Apabila aktiviti seperti ini dipraktikkan oleh remaja, ia bukan sahaja membuat remaja melupakan media sosial, malah ia juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Penglibatan remaja dalam aktiviti yang berfaedah juga dapat membuat mereka mencapai target dalam aktiviti yang dijalani. Sebagai contoh, pada awalnya mereka hanya mendaki bukit, namun setelah beberapa lama kemudian, mereka akan meninggikan lagi target untuk mendaki gunung. Aktiviti berfaedah seperti ini dapat mewujudkan sikap berdisiplin dalam diri remaja. Akhir sekali kita pergi kepada rumusan kajian. Rumusan. Ketagihan terhadap penggunaan media sosial memberikan impak dalam kehidupan masyarakat. Kesan penggunaan media sosial boleh menjadi negatif apabila kita terlalu bergantung kepada media sosial. Penyakit ketagihan media sosial dapat diatasi sekiranya golongan yang bertanggung jawab berusaha dan membantu mengatasi gejala ini, yang merupakan sebahagian daripada penyakit psikologi. Penggunaan media sosial dalam dunia tanpa sempadan sama ada membawa kepada kebaikan atau keburukan. Jawabannya terletak kepada pengguna itu sendiri. Sebagai konklusi, pelbagai faktor dan punca yang membuatkan generasi muda ketagih kepada penggunaan media sosial. Mereka seharusnya memikirkan masak-masak terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara, ibarat 10 kali ukur sekali kerat. Sesungguhnya, golongan remaja merupakan nusa bangsa yang bakal memimpin masa hadapan negara ke arah yang lebih baik. Setiap pihak perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing demi mencari mekanisme terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga masyarakat kita mengambil ajakan paradigma daripada bersikap konvensional kepada progresif dan madini, agar ketagihan terhadap media sosial ini berkurang dan dapat dielakkan.